Salam sejahtera kepada semua pelajar yang dikasihi dan dihormati sekalian. Okey, pada hari ini cikgu akan mengajar tentang sebuah topik bertajuk pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Okey. Tajuk ini terletak di bawah bidang kesihatan diri dan reproductive. Ini adalah tajuk kita iaitu pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Okey, tengok dekat sini multimedia. Okey, sebelum cikgu proceed ke slide yang kedua, cuba kamu fikir sejenak apakah antara multimedia yang kamu tahu. Okey, tengok dekat gambar-gambar ni. Ini adalah contoh bahan rancangan awal. Apakah itu multimedia? Okey. Okey, kita terus kepada slide yang kedua. Okey, pengenalan terlebih dahulu. Media massa memainkan peranan penting dalam dunia hari ini. Media massa merujuk kepada pelbagai teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi yang kadang-kadang dikenali sebagai multimedia. Okey. Semua peralatan yang digunakan untuk berkomunikasi boleh dikenali sebagai multimedia. Okey, murid mudah terpengaruh dengan kecanggihan multimedia, namun haruslah menggunakan multimedia dengan cara yang bijak dan berhemah. Okey, namakan jenis multimedia yang kamu tahu. Okey, 10 saat. Apa yang kamu tahu? Multimedia. Cuba kamu cakap dulu sendiri bagi jenis multimedia yang kamu tahu. Nanti cek jawapan betul tak betul. Okey, tengok. Dia punya kata kunci adalah teknologi media massa yang memainkan peranan penting merujuk kepada pelbagai teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi yang boleh guna komunikasi. Itu adalah nama-nama multimedia. Okey, dapat jawapan? Okey, kalau dah dapat kita tengok ke sebelah. Okey, tengok dekat sini definisi multimedia. Multimedia berasal daripada kata multi dan media. Multi bererti banyak, maksud dia banyak lah. Dan media bermaksud tempat, sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Jadi berdasarkan kata multimedia dapat dirumuskan sebagai wadah atau penyatuan beberapa media yang didefinisikan sebagai elemen-elemen pembentukan multimedia. Elemen tersebut seperti teks, benda-benda macam teks, gambar, suara, animasi dan video boleh digunakan sebagai penghubung untuk multimedia. Okey, multimedia merupakan satu konsep yang teknologi baru bidang teknologi informasi di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, animasi dan video disatukan dalam komputer untuk disimpan, diproses dan disajikan dengan baik secara linear maupun interaktif. Okey. Oleh itu, dengan menggabungkan seluruh elemen multimedia tersebut, menjadikan informasi dalam bentuk multimedia yang dapat diterima oleh indera penglihatan, pendengaran lebih mendekati bentuk aslinya dalam dunia sebenar. Multimedia interaktif adalah apabila suatu aplikasi terdapat seluruh elemen multimedia yang ada dan pemakai diberi keputusan atau kemampuan untuk mengawal dan menghidupkan elemen-elemen tersebut. Ini adalah definisi multimedia. Okay, jelas lah. Multimedia ni adalah peralatan. Cikgu rumuskan kat sini, dia adalah peralatan ataupun teknologi yang ada teks, maksudnya bertulis, yang ada gambar, yang boleh masuk suara dan boleh masuk animasi. Seperti kamu tengok, ini adalah multimedia yang cikgu gunakan ni. Ada suara cikgu, ada teks, ada gambar. Ni gambar, ni gambar semua ni. Dan ada video. Video inilah termasuk dari gabungan. Ini adalah salah satu contoh multimedia yang paling dekat dengan kita. Okey. Kita tengok contoh-contoh multimedia ada dekat sini. Inilah dia contoh-contoh multimedia: television, kamera, handphone, perakam video, gambar, webcam, kamera, filem, CD dan sebagainya lah. Ini semua adalah contoh-contoh multimedia. LCD, tu contoh-contoh multimedia. Sama tak dengan jawapan aku fikir tu? Facebook, WeChat, Twitter, apa semua tu bukan multimedia, tetapi dia adalah jenis-jenis ataupun contoh-contoh multimedia yang berada di bawah teknologi. Kita tengok dekat sini. Ni multimedia. Ni kamu boleh tengok dekat buku teks kamu. Ada dalam buku teks kamu juga. Jom kita baca bersama. Pengaruh negatif multimedia. Multimedia ni
boleh mendatangkan kesan yang baik, boleh mendatangkan kesan yang buruk. Okey, terpulang pada cara kamu bagaimana menggunakannya. Tetapi penekanan kita pada topik pembelajaran pada hari ini adalah pengaruh negatif multimedia. Okey, maksudnya multimedia ni kalau kamu salah guna, apakah yang akan terjadi kesan negatif terhadap diri kamu. Okey, kita masuk cerita dia punya teks. Okey, tengok dekat sini teks ni yang cikgu punya laser ni. Okey. Kesan negatif multimedia kepada tingkah laku seksual bersiko mempengaruhi minda dan akhlak remaja, terutama yang menampilkan pelakuan seks bebas. Okay, multimedia ni macam-macam. Kamu boleh tengok gambar, kamu boleh tengok tulisan, kamu boleh tengok video, macam-macam lah. Semua dia ada dekat multimedia. Okay, informasi seksual daripada media cetak dan media elektronik membawa pengaruh yang negatif kepada tingkah laku seksual. Bahan pornografi daripada majalah, VCD, DVD dan telefon pintar boleh mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku remaja. Tengok. Multimedia ni tak ada sekatan. Okay, sekatan dia adalah diri kamu sendiri. Kamu ataupun kita semua tak dapat nak halang orang tu keluarkan CD lucah ke, orang tu keluarkan DVD lucah ke, orang tu keluarkan cerita-cerita yang aksi-aksi ganas, bertumbuk, pukul, bunuh sana sini, penggal kepala. Okay, itu semua adalah aksi-aksi ganas, tingkah laku yang bahaya. Okay, jadi kita takkan dapat halang. Cuma diri kamu yang boleh kontrol kamu, boleh kawal tingkah laku kamu supaya jauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak baik ini, daripada multimedia yang negatif ni, ataupun kamu salah gunakan multimedia. Okay, seorang perempuan yang hamil tanpa berkahwin telah melakukan perkara yang menyimpang daripada norma hidup dan agama. Okay, mana-mana agama pun melarang umat dia untuk melakukan seks sebelum kahwin. Okey, sangat-sangat salah. Okey, menyimpang maksudnya inilah, menyimpang ni maksudnya terpesong daripada akidah agama. Okey, perubahan fizikal yang berlaku semasa mengandung menyebabkan dia berasa malu. Okey, dia akan menghadapi tekanan daripada keluarga, rakan dan masyarakat. Okey, ini tekanan bila kamu, terutamanya golongan perempuan, inilah yang akan terjadi. Kamu akan rasa malu, kamu rasa tertekan, keluarga kamu, rakan dan masyarakat akan pandang hina dekat kamu. Sebab ini bukan sama dengan norma ataupun tidak diterima oleh norma masyarakat negara kita. Okey, bukan perkara yang betul, bukan perkara yang biasa dalam kalangan kita. Kalau remaja masih bersekolah dah mengandung, itu salah. Okey, jadi jauhkanlah diri kamu daripada pelakuan seks bebas ataupun seks luar nikah ni. Okey, itu adalah perkara yang salah baik di sisi agama ataupun di mata masyarakat kita. Okay, perkara ini akan mengganggu pemikiran dan emosinya. Keadaan ini mungkin menyebabkan dia bertindak melulu sehingga memudaratkan dirinya sendiri, seperti menggugurkan kandungan, lari dari rumah atau membunuh diri. Sebahagian besar kes pembuangan bayi berpunca daripada kehamilan sebelum nikah. Okay, banyak kes buang bayi yang kita tengok, buang bayi dekat sampah, buang bayi daripada tingkat 18, tingkat 19, buang macam tu, macam buang sampah. Okey, itu sebab dia, sebab apa? Sebab hamil sebelum nikah lah, sebab dia dah mengandung sebelum dia kahwin. Tu benda yang salah. Okey, kalau kamu perempuan, kalau hamil sebelum kahwin, yang buat dengan kamu tu, lelaki yang buat dengan kamu tu boleh disabitkan atas kesalahan rogol. Sebab kamu berada di bawah umur. Okey, sama juga dengan lelaki, walaupun kamu umur 16 tahun, kalau kamu buat dengan budak umur 17 tahun, selagi dia bawah 18, kamu akan dituduh rogol. Walaupun suka sama suka, kena ingat tau. Okay. Seterusnya, seks sebelum nikah memberi kesan yang buruk pada lelaki. Lelaki yang terlibat dengan seks sebelum nikah mungkin akan jadi semakin tidak terkawal lalu mengamalkan seks bebas. Okay, dia akan jadi ketagih dengan seks. Ini kesan negatif lah pada lelaki. Lelaki yang buat seks sebelum nikah ni, dia akan mendatangkan kesan yang buruk juga lah pada diri sendiri, seperti dia akan ketagih, lepas tu dia akan buat lagi, cari orang lain dia buat lagi. Jadi dalam masa setahun tu ada 5-6 orang dia buat, dia dah bercampur-campur buat seks alat kelamin apa semua tu. Dia tak tahu penyakit-penyakit HIV dengan AIDS tu boleh datang kat dia, okay, tanpa disedari. Okay, lelaki yang mengamalkan seks bebas akan terdedah kepada penyakit jangkitan seks seperti AIDS dan sifilis. Okay, sifilis, kamu cari perkataan ni, kamu tengoklah betapa gelinya bila seorang tak ada sifilis. Okay, tingkah laku ini akan merugikan negara kerana remaja adalah aset negara yang berharga. Okay, pelakuan seks sebelum nikah ialah perbuatan yang mencemarkan nama baik keluarga dan merosakkan masa depan remaja, di samping meningkatkan risiko penyakit jangkitan seks.
Perlakuan seks sebelum nikah tidak digalakkan kerana perbuatan ini mencerminkan tahap keruntuhan moral yang serius dan dilarang oleh semua agama. Jika masalah ini dibiarkan berterusan, masa depan generasi muda negara kita akan dicemari oleh perkara-perkara negatif dan di luar sifat kemanusiaan. Seterusnya, masalah ini akan juga merosakkan sistem institusi kekeluargaan. Pengaruh negatif multimedia banyak menyumbang kepada tingkah laku seksual berisiko. Justru remaja perlu mempunyai pegangan agama yang kuat, hargai institusi keluarga yang dimiliki. Libatkan diri dalam aktiviti kurikulum untuk mengisi masa lapang dan mengelakkan diri daripada terlibat dalam aktiviti negatif. Setiap individu remaja bertanggungjawab untuk menjaga maruah demi masa depan yang sempurna. Okey. Tengoklah kesannya. Okey, cikgu jelaskan dekat sini macam mana daripada multimedia ni kamu boleh musnahkan kamu punya kehidupan sendiri kalau kamu tak berhati-hati untuk menggunakan multimedia. Okey, jadi sila berhati-hati ketika menggunakan multimedia kerana ianya mendatangkan banyak kesan negatif kepada diri kamu sendiri, terutamanya dalam golongan remaja apabila kamu salah gunakan multimedia. Okey, seterusnya tengok dekat sini. Okey, ini adalah contoh penyalahgunaan multimedia. Okey, yang pertama. Okey, kita tengok situasi, kita bincang tentang situasi ni. Okey, contoh dia, Alexander berasa bosan berseorangan di rumah pada hujung minggu. Dia mengajak rakan perempuan sekelasnya, Sheila dan Amirah, datang ke rumahnya untuk menggunakan komputer peribadi milik ayahnya menonton filem aksi jenayah yang memaparkan adegan seks dan keganasan. Apakah yang patut Sheila dan Amirah lakukan? Okey, ini adalah contoh macam mana penyalahgunaan multimedia berlaku dalam kalangan remaja. Okey, tengok dekat sini. Dia ajak dua orang rakan dia untuk ke rumah. Apa yang sepatutnya kalau kamu di tempat Sheila dan Amirah untuk menolak ajakan Alexander ni? Okey, dekat sini cikgu jelaskan macam mana. Nanti kamu akan buat latihan berdasarkan situasi yang lain pula. Kamu akan jelaskan tindakan kamu lah. Okey, bila kamu berada di situasi yang macam ni, di situasi Sheila atau Amirah ni, kamu boleh pastikan kamu ada bukti yang kukuh untuk melaporkan kejadian ini ataupun bagi tahu ibu atau bapa kamu tentang perkara ini, dan seterusnya ibu atau bapa kamu akan memberitahu kepada ibu atau bapa atau penjaga kepada Alexander ini tentang perbuatannya yang telah menghampiri kepada penyalahgunaan multimedia. Okey, benda ni akan datangkan kesan negatif, kesan yang sangat tidak baik kepada kamu bertiga sekiranya kamu bertiga terus merahsiakan tindakan ini daripada kedua ibu bapa kamu. Okey, selain daripada tu, selepas kamu dah bagi tahu ibu bapa kamu, mungkin ibu bapa kamu boleh terus kepada Alexander untuk menasihatinya ataupun kepada ibu atau ayah dia untuk menasihati Alexander supaya tidak berbuat lagi demikian, dan mungkin boleh menjelaskan kepada Alexander apakah yang akan terjadi sekiranya kamu meneruskan aktiviti ini. Okey, itu adalah contoh tindakan yang betul, tindakan yang perlu kamu lakukan sebagai seorang pelajar untuk mengekang ataupun untuk menghalang daripada penyalahgunaan multimedia dalam kalangan remaja. Okey, seterusnya situasi yang kedua ni, selepas pulang dari sekolah, Fauzan mengajak Imran untuk ke kafe cyber bagi mengisi masa terluang. Namun setelah beberapa ketika, Imran ternampak Fauzan sedang melalui laman web yang berusul lucah. Apa yang perlu dilakukan oleh Imran? Okey, antara tindakan yang boleh Imran lakukan, okey, cuba kamu fikirkan sendiri dulu. Dalam 10 saat nanti cikgu akan huraikan jawapan. Okey, dah dapat dah jawapan. Okey, antara jawapan yang cikgu punya jawapan cadangan, okey, yang kamu boleh buat, cikgu bagi idea dekat sini. Kamu dah nampak kawan kamu tu, iaitu Fauzan tu, dah buat perkara macam tu. Perkara pertama kamu patut lakukan adalah memberi teguran kepada Fauzan untuk menutup dan tidak meneruskan aktiviti tersebut. Okey, seandainya kamu takut ataupun kamu segan untuk tegur Fauzan, kamu boleh pergi ke kaunter pemilik kafe cyber tersebut yang jaga kaunter, biasanya jaga kaunter ataupun orang dewasa lebih kat situ untuk tegur perbuatan yang tidak bermoral tersebut. Kerana melalui
laman web yang berselucah ni adalah sangat-sangat perkara yang sangat tidak bermoral dan sangat bertentangan dengan norma masyarakat kita. Okey, dekat situ kamu boleh buat dua tindakan, sama ada kamu tegur sendiri ataupun kamu bagi tahu dekat dekat jaga kaunter tu, ataupun dan kamu boleh bagi tahu kalau Fauzan ni ada ibu atau bapa dia kamu kenal, kamu bagi tahu apa yang kamu telah buat, dan lain kali kamu jangan keluar lagi dengan dia, jangan make lagi dengan dia. Sebab kalau kamu semakin ikut dengan ni, dikhuatiri kamu akan semakin terpengaruh dengan apa yang akan kamu buat, dan mungkin satu hari nanti dia boleh mengajak kamu untuk cuba melakukan secara bersama. Itu adalah contoh penyalahgunaan multimedia yang perlu kamu kekang. Okey, ini adalah berdasarkan situasi lah. Okey, banyak kesan dia pengaruh multimedia ni terhadap tingkah laku seksual berisiko. Okey, tajuk kita hari ni lebih tekankan kepada kalau kamu salah gunakan multimedia, kesan dia kepada seksual, tingkah laku seksual berisiko. Sebenarnya multimedia ni banyak mendatangkan kesan, bukan saja kepada tingkah laku seksual berisiko, datang kesan kepada keruntuhan akhlak kamu, datang kesan kepada keluarga kamu, kemerosatan pelajaran dan sebagainya. Tapi kita lebih tekankan kepada tingkah laku seksual yang berisiko, iaitu mendorong kamu untuk melakukan perbuatan seksual di luar batas norma masyarakat, ataupun sesuatu yang salah lah di luar norma masyarakat yang biasa. Okey, benda ni bukan perkara biasa untuk dilakukan oleh golongan remaja. Okey, tengok dekat sini. Okey, ni adalah apakah kesan sekiranya kamu melakukan seksual sebelum kahwin ataupun melakukan hamil di luar nikah, hamil anak luar nikah. Ni adalah contoh-contoh dia apa kesan-kesan. Okey, yang pertama sekali adalah kamu akan terlibat dengan seks rambang. Ini terutama dia lelaki. Okey, ni lebih kepada lelaki. Bila kamu dah biasa buat benda tu sekali, kamu akan buat berkali-kali dengan orang lain. Okey, termasuk juga dengan perempuan. Okey, sama juga seks rambang ni, sekali kamu dah buat, kamu akan cuba untuk buat dengan orang lain lagi, sampailah kamu akan menyesal satu hari nanti. Okey, itu adalah kesan yang pertama. Okey, seterusnya menggugurkan kandungan. Okey, tengok ni kandungan ni, ini adalah janin. Okey, kamu gugurkan kandungan terutama dari perempuan. Sebab apa? Sebab kamu tak bersedia lagi untuk menjadi seorang ibu, kamu tak ada pendapatan, keluarga kamu tak tahu benda ni, kamu tak nak kamu malu, keluarga kamu malu dan sebagainya, kamu gugurkan kandungan. Macam ni dah jadi dah. Okey, seterusnya anak tidak sah taraf ni. Maksudnya anak tu tak ada bapa yang sah. Kamu sukar untuk mendaftarkan kelahirannya dekat Jabatan Pendaftaran Negara, ataupun sukar untuk buat sijil lahir dia. Sebab ibu kepada anak luar nikah tersebut tidak disahkan berkahwin menurut dokumen, jadi amat sukar untuk anak tersebut disahkan sebagai anak yang lahir dengan cara betul. Okey, seterusnya bercanggah dengan agama. Mana-mana agama sekalipun melarang untuk melakukan seks di luar nikah. Okey, seterusnya kemerosatan pelajaran, lelaki perempuan baik sekalipun, okey, akan berlaku kemerosatan pelajaran sebab tertekan dengan situasi yang dihadapi. Dan contoh, kalau dah tahu hamil sebulan 2 bulan tu, kamu akan mengalami kemerosatan pelajaran sebab tekanan, fikirkan benda-benda yang akan jadi, apa kamu nak buat dengan kandungan tersebut dan sebagainya. Okey, ini adalah hamil sebelum nikah. Okey, banyak golongan remaja yang hamil sebelum nikah di negara-negara yang mundur, negara yang sedang bangun, terutama di Indonesia, Thailand, Vietnam, India dan sebagainya lah. Banyak lagi lah negara-negara yang hamil sebelum nikah. Okey, seterusnya selain daripada itu, ianya juga mencembarkan marah keluarga, kerana ini adalah bukan sesuatu yang baik. Ini bukan sesuatu kebanggaan untuk keluarga kamu sendiri. Okey, jadi ianya mencembarkan marah keluarga kamu sekiranya kamu ditangkap ataupun telah melakukan suatu perkara yang di luar norma masyarakat. Okey, dan mencemarkan marah diri sendiri. Okey, kamu menjejaskan marah kamu sendiri dengan melakukan perbuatan yang salah di sisi undang-undang ataupun di sisi agama. Ini antara isi-isi dia, antara poin paling penting, risiko seks sebelum nikah. Okey, seterusnya kita balik. Kita dah habis tentang bincangan multimedia tu. Multimedia boleh bawa pada kesan. Cikgu terangkan dekat sini semula, jelaskan balik.
multimedia ni adalah sebenarnya perkara yang baik, benda yang sangat baik kalau digunakan dengan betul. Mana-mana benda sekalipun kalau kamu guna dengan betul, dengan baik, akan mendatangkan kesan yang positif dan kesan yang boleh membantu kamu untuk berjaya melangkah ke hadapan. Tetapi kalau kamu gunakan sesuatu tersebut dengan tidak baik, ianya akan mendatangkan banyak kesan negatif, banyak kesan yang buruk pada diri kamu sendiri. Okey, jadi dekat sini hari ini kita dah bincang macam mana pengaruh multimedia ni dia boleh mendatangkan, dia memberi kesan kepada tingkah laku seksual berisiko, mendatangkan kesan-kesan yang tidak baik kepada kamu, terutamanya golongan remaja yang sentiasa ingin mencuba sesuatu yang baru. Jadi itu adalah sangat-sangat bahaya. Kamu sangat terdedah pada risiko-risiko ini. Okey, jadi saranan cikgu dekat sini, berhati-hatilah dalam menggunakan multimedia. Minta pendapat orang yang lebih dewasa, lebih pengalaman untuk menggunakan multimedia tersebut. Jangan main tam sembarang. Okey, nah itu adalah untuk hari ini punya pembelajaran. Jadi sebelum itu latihan pengukuhan untuk topik ni. Okey, yang pertama sekali kamu buka buku teks muka surat 135. Tengok dekat sini. Cikgu dah tulis latihan pengukuhan ni, kamu rujuk kat sini nanti. Jawab semua soalan pada buku teks muka surat 135. Jelaskan tindakan anda dengan tidak kurang daripada 30 patah perkataan. Dia banyak sebenarnya, dia ada 3 situasi. Jadi kamu akan huraikanlah tiga-tiga situasi itu apa yang perlu kamu buat macam cikgu huraikan tadi. Okey, jawab tiga-tiga soalan tersebut dan cara dia kamu salin balik situasi tersebut, salin arahan, salin situasi balik, lepas tu kamu nyatakan tindakan kamu dekat sebelah gambar, tak payah lukis. Okey, kalau kamu boleh print, kamu print lah gambar tu atau step, lepas tu kamu gunting cantik, buat cantik dalam buku kamu tu. Okey, lepas tu senaraikan 5. Ini soalan kamu tulis sendiri lah, senaraikan 5 jenis multimedia yang kamu tahu. 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu dah terangkan tadi, kamu boleh gunakan apa yang cikgu terangkan tadi lah. Itu saja untuk latihan ni. Buat dalam buku, nanti kita akan semak secara bersemuka. Okey, sekian sahaja untuk kelas hari ini. Itu saja, terima kasih.